susah nak kita tangani. Kita kena bawa dia dalam mahkamah untuk dibicara. Ini mengambil masa yang lama dan kita mungkin kalah. Jadi oleh kerana itu, jalan mudah dan jalan senangnya ialah tembak mereka dulu. Mengapa tak tembak kaki? Mengapa tembak badan membunuh? Bukankah ini memudahkan lagi kerja mereka? Jadi adakah dengan cara nak memudah ini kita akan melakukan sesuatu yang zalim, yang bertentangan dengan keadilan? Namun begitu, yang dipertua, rang undang-undang ini telah dengan izin di steamroll dalam Dewan Rakyat. Mengapakah agaknya perlu di steamroll sehingga diluluskan pada jam 12.50 pada kalau tak salah saya 3 hari bulan? Saya berpandangan, dan ini pandangan yang mungkin tidak disetujui oleh setengah-setengah pihak, ialah kerana pertama ada sikap menteri ataupun kerajaan yang tidak cukup demokratik dan tidak cukup menghormati hak asasi. Mengapa saya katakan demikian? Sebab sekarang ni banyak sangat kenyataan-kenyataan. Dan kenyataan yang buruk sekali ialah seperti yang dibuat oleh seorang menteri, kita tembak dulu dan lepas itu boleh bicara, boleh bincang. Ini menunjukkan satu sikap yang salah. Dan sikap ini boleh mendorong untuk mengadakan undang-undang seperti ini. Padahal undang-undang yang membenarkan tahanan tanpa bicara sudah dimansuhkan. Yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri telah mengusulkan supaya ISA dimansuhkan. Dan salah satu daripada sebab ISA dimansuhkan ialah kerana anggapan bahawa penahanan tanpa bicara tidak adil. Sebaliknya sekarang, itu yang diteruskan. Itu yang diluluskan. Sikap inilah yang saya rasa boleh membawakan akibat-akibat jauh lebih buruk kepada negara daripada perkara-perkara yang kita sangat takuti sekarang ini. Ada kemungkinan pula yang keduanya, di steamroll undang-undang ini oleh kerana adanya tekanan-tekanan daripada golongan-golongan ekstrim yang kadang-kadang memandang soal jenayah ini bersifat perkauman sehingga ditumpukan perhatian dan sasaran kepada golongan tertentu. Ada juga tekanan-tekanan daripada misalnya mereka yang sengaja bersifat authoritarian dan mahu undang-undang seperti ini memberikan kemudahan untuk menangani cabaran-cabaran terhadap mereka. Sikap ini kita lihat misalnya pada seorang mantan Perdana Menteri. Jadi adakah kerana tekanan-tekanan tersebut maka diburu-burukan? Yang ketiganya, mungkin ada perhitungan politik. Ada pihak yang mengatakan dan mengharapkan bahawa dengan kelulusan cepat undang-undang ini, maka ia memberikan bonus politik, terutama sekali menjelang pemilihan pimpinan UMNO. Ini bukan saja tuduhan orang bukan UMNO, tapi oleh orang UMNO sendiri, dan kabarnya diakui sendiri oleh menteri yang berkenaan. Perkara yang ini saya tidak dapat dipastikan, mungkin betul, mungkin tidak. Jadi kenapa diburu-burukan? Padahal menteri sendiri dan kabarnya kabinet sendiri ada membuat
keputusan yang memang disuarakan dalam akhbar sebelum ini, bahawa pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh pihak kerajaan ataupun pihak lawan yang baik terhadap rang undang-undang ini akan dipertimbangkan, akan dimasukkan. Tetapi akhirnya tidak dimasukkan, tidak dipertimbangkan, dan apatah lagi dimasukkan. Akhir-akhirnya pihak yang menentang penahanan tanpa bicara, sepertinya umpamanya Attorney General yang telah mengumumkan pandangan dan kenyataan bahawa dia tidak bersetuju dengan itu, habis diketepikan. Akhirnya pandangan Perdana Menteri sendiri yang menentang ISA tidak penting lagi, kerana beliau sendiri datang untuk mengundi menyokong akta ini. Jadi berarti apa maknanya? Apa maknanya kita bangun dalam parlimen mengatakan kita menentang ISA, kita menentang tahanan tanpa bicara, tapi bila sampai crunch-nya, kerana ada tekanan-tekanannya, maka kita bersetuju. Yang betul, saya menganggap bahawa akta ini adalah bertentangan dengan 3 perkara. Pertama, ia bertentangan dengan semangat perlembagaan persekutuan sendiri. Pasal kelima menyatakan dengan jelas misalnya tentang apakah sikap-sikap yang harus diambil. Secara kasar saja saya bacakan, misalnya 5.2, jika pengaduan dibuat kepada Mahkamah Tinggi atau mana hakim Mahkamah Tinggi menyatakan bahawa seseorang sedang ditahan dengan menyalahi undang-undang, maka mahkamah itu hendaklah menyiasat. Dan jika seorang ditangkap dan tidak dilepaskan, maka orang itu hendaklah tanpa kelengahan dibawa ke mahkamah dalam tempoh 24 jam. Ini dalam perlembagaan. Tapi saya akui sebagaimana yang diterangkan oleh Menteri tadi, bahawa pasal 148 mengatakan bahawa undang-undang boleh diluluskan dan undang-undang itu mengatasi perlembagaan. Kalau undang-undang itu adil dan memberikan keuntungan yang banyak kepada rakyat, kami tidak akan bangun untuk menentangnya. Kami tidak akan menyatakan bahawa ia bertentangan dengan perlembagaan. Tetapi kalau ada unsur-unsur yang zalim, dan saya akan terangkan apa unsur zalimnya nanti, dan ada unsur tidak adil, maka boleh dicabar nanti dalam mahkamah terhadap kedudukan undang-undang itu berhubungan dengan perlembagaan negara. Yang keduanya, selain daripada itu bertentangan dengan semangat perlembagaan, ia juga melanggar prinsip hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini terakam secara universal, diterima oleh bangsa bersatu, dihormati oleh negara-negara yang menghormati undang-undang, kan? Dan apabila misalnya kita mengatakan boleh dibunuh seseorang yang disyaki itu tanpa sebelum dia dibicarakan, sebelum dia dibuktikan salah, dan apabila kita misalnya dengan mudah saja menahan orang selama 2 tahun dan tambah lagi 2 tahun lagi, tambah 2 tahun lagi, berarti itu tidak menghormati hak asasi seseorang itu. Sepatutnya asasnya haruslah pengadilan, pembicaraan, penghakiman. Dan ini membawa kita pada yang ketiga, iaitu akta ini sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mengatakan bahawa tidak boleh seseorang itu ditahan atau dipenjarakan tanpa penghakiman.
Islam juga mengatakan kita tidak boleh misalnya membunuh seseorang itu. Kerana ada bermacam-macam yang dihormati oleh Islam. Satu ialah menghormati nyawa. Satu ialah menghormati harta benda. Sekarang kita tidak menghormati nyawa. Jadi, bukan saja kita melanggar perlembagaan, bukan saja kita melanggar hak asasi, tetapi kita juga melanggar ajaran Islam yang menjadi agama persekutuan. Yang betul, saya katakan tadi bahawa akta ini bukan saja melanjutkan beberapa unsur tak baik daripada akta ISA, tapi ia diperluaskan lagi. Antara yang tak baik, seperti yang paling tak baik ialah tentang penahanan itu 2 tahun tadi. Yang lain misalnya ialah dalam mukadimah akta ini seolah-olah diberi kuasa yang luas. Dan mukadimah ini sebenarnya adalah mukadimah dalam EO, Emergency Ordinance, yang betul. Emergency Ordinance ada mukadimah ini, dan mukadimah ini bulat-bulat diambil dan dimasukkan ke dalam undang-undang yang baru ini. Saya sebut tadi tentang undang-undang ini diasaskan pada tahanan tanpa bicara. Mula-mula selama 2 tahun, dan kemudian boleh ditambah 2 tahun dan 2 tahun, 2 tahun. Perakuan tentang penahanan 2 tahun ini adalah dilakukan oleh sebuah lembaga pencegah jenayah. Ini satu perkara yang berbeza sedikit dengan ISA. Kalau ISA dibuat perakuan oleh dan disain oleh menteri sendiri. Tapi sekarang ini oleh lembaga. Tapi sejauh manakah yang dipertua kita akan mendapat jaminan bahawa lembaga ini betul-betul bebas daripada pengaruh menteri atau pengaruh politik? Masa saya ditahan dulu di bawah ISA, dan saya cuma ditahan pendek saja selama 6 tahun, kita dapati bahawa ada lembaga yang digelar sebagai lembaga penasihat. Lembaga ini adalah lembaga yang menasihat menteri sama ada patut dibebaskan seseorang itu atau tidak. Lembaga ini dipengerusikan oleh seorang hakim. Mula-mulanya seorang hakim expatriate bernama Justice Good, yang tidak good sama sekali, bahkan bad. Bad pasal apa? Kerana dia tidak menunjukkan sifat perikemanusiaan dan sifat neutral. Kenapa? Beliau lebih bergantung kepada laporan polis, laporan special branch. Dan laporan special branch itu, tuduhan special branch itu tidak pernah diberi peluang untuk dibawa ke mahkamah, untuk dicabar dalam mahkamah. Apa yang dituduh, itulah dia. Dan 6 bulan sekali special branch akan datang dan bertanya, engkau menyesal tak? Engkau mengaku tak tuduhan-tuduhan yang kami buat? Kita kata, pasal apa nak mengaku? Aku tak buat. Kita tak terima tuduhan-tuduhan ini. Jadi kita akan dikatakan degil, keras kepala, kena tahan tambahan lagi. Dan lembaga ini pun nanti, walaupun apa hujah yang kita beri,
dalam lembaga penasihat itu, walau apa yang diberi sebagai hujah oleh peguam-peguam kita, namun itu tidak diambil kira. Kerana yang pentingnya ialah rekomendasi daripada SB dan sikap menteri terhadap politik kita. Jadi apakah jaminannya bahawa lembaga yang hendak dibentuk ini akan bersifat adil dan tidak zalim? Yang pertama, sebagaimana yang disebut dalam undang-undang ini, lembaga ini mengambil keputusan atas dasar siasatan yang dilakukan oleh seorang pegawai penyiasat. Disebutkan tadi tentang polis mungkin menyiasat dan pangkatnya jangan kurang daripada inspektor dan sebagainya. Tapi ada persoalan yang nak saya tanyakan. Apakah jaminan bahawa penyiasat itu tidak boleh dibeli, tidak boleh disogok dan tidak boleh membuat recommendation yang berlainan? Berbalik pada tahanan ISA, antara tahanan ISA itu ialah orang yang dikatakan pro-komunis ke ataupun yang mengancam negara dan sebagainya. Tetapi ada juga orang yang ditahan itu adalah mereka yang membuat pasport palsu atau kad pengenalan palsu. Dan kita mengetahui daripada cerita-cerita yang dibawa oleh orang yang ditahan itu, iaitu yang ditahan kerana pasport dan sebagainya, bahawa mereka diminta wang oleh pegawai penyiasat dan memberi wang kepada pegawai penyiasat dan dijanjikan untuk bebas awal, dan ada di antaranya memang bebas awal. Jadi saya ingin bertanya, apakah dia jaminan bahawa pegawai penyiasat itu tidak akan bebas daripada pengaruh wang dan juga mungkin politik? Yang kedua, pasal 19 memasukkan seksyen baru, iaitu 15A, yang menidakkan semakan kehakiman, iaitu judicial review, melainkan dalam soal-soal tata cara saja, iaitu prosedur. Dalam ISA ada kemungkinannya habeas corpus, iaitu tindakan undang-undang yang meminta supaya orang yang ditahan itu dibawa ke mahkamah dan dipertimbangkan supaya sama ada adil atau tidak dia ditahan. Saya tidak nampak misalnya syarat yang berkaitan dengan habeas corpus ini dalam undang-undang yang ada ini. Dan bila kita tidak membenarkan judicial review, saya menganggap ini adalah satu cara yang bertentangan sama sekali dengan sistem kehakiman yang adil, dengan prinsip keadilan. Jadi apakah asasnya? Apakah asasnya bagi kita menafikan atau menidakkan judicial review ini? Yang kedua, dalam negara ini sudah banyak sangat undang-undang yang boleh menangani soal jenayah. Saya ingat dulu orang menyandaraikan bahawa tidak kurang ada 30 undang-undang yang boleh digunakan tanpa menggunakan ISA. Sekarang ini pun kita tahu ada undang-undang, banyak undang-undang misalnya itu senjata,
api, undang-undang apa ni tu apa ke mengakibatkan apa ni tu violence dengan izin, dan banyak lagi undang-undang. Mengapa tak gunakan undang-undang ini untuk tangkap orang dan bicara orang? Mengapa gunakan PCA ni? Adakah kerana seperti yang saya sebut tadi, kerana sikap kita? Sikap kita nak menyelesaikan masalah dengan cepat. Tak payah pergi mahkamah. Tak payah dibicarakan. Nanti mungkin kalah kes. Bunuh saja, tahan saja. Lebih indah, lebih mudah. Bila kita ditahan 2 tahun dan tambah 2 tahun lagi, ada 2 kemungkinan bagi seseorang yang ditahan itu. Satu kemungkinan ialah orang yang ditahan itu membuat kesalahan yang kecil. Dan kalau misalnya dibawa ke mahkamah dan dihukum, cuma kena hukum mungkin setahun dan dibayar denda RM5,000. Tetapi dengan adanya ini, undang-undang ini, dia menanggung hukuman yang jauh lebih lama. Mungkin 2 tahun tak cukup, kena 4 tahun. Jadi berarti lebih daripada yang boleh dikenakan oleh mahkamah. Mana adilnya? Satu lagi, mungkin dia boleh menguntungkan seorang yang ditahan itu. Katakanlah seorang ditahan itu telah melakukan keganasan yang mengakibatkan bunuh, yang mengakibatkan kematian, dan kalau dibawa di mahkamah, boleh jadi dia tahan seumur hidup. Tapi bila dia tidak dibawa ke mahkamah, tapi ditahan di bawah undang-undang ini, dia boleh jadi ditahan hanya 2 tahun, 4 tahun, atau 6 tahun. Lepas itu, bebas. Bukankah ini berarti bahawa seorang yang melakukan jenayah yang besar, yang berat, boleh melepaskan dirinya melalui akta ini dengan ditahan masa yang pendek? Satu lagi yang dipertua, saya ingin mendapatkan jaminan yang jelas dalam Dewan ini. Sejauh mana rang undang-undang ini tidak akan digunakan untuk kepentingan politik dengan mengambil tindakan terhadap orang-orang politik yang dianggap sebagai lawan. Benar yang dipertua bahawa undang-undang ini adalah undang-undang untuk mencegah jenayah. Tapi kalau kita lihat pasal yang berkaitan, misalnya bahagian 4A, detention orders. The board may, after considering the report of inquiry officer submitted under section 10, detain a person for a period not exceeding 2 years at a time if it is satisfied that such detention is necessary in the interest of public order, public security, or prevention of crime. Yang ketiga disebut ialah prevention of crime. Padahal undang-undang ini diperkenalkan, digubal untuk mencegah jenayah. Mengapa misalnya disebut tentang public order? Mengapa disebutkan tentang public security? Inilah dia asas-asas yang digunakan untuk menahan orang di bawah ISA dulu. Kalau misalnya ada ancaman public order dan public security, dengan senang saja. Dengan senang saja. Kalau misalnya ada
perhimpunan aman. Tapi malangnya perhimpunan aman itu diprovokasi oleh elemen-elemen provokator ataupun diprovokasi oleh tindakan polis sendiri. Dan dengan demikian, ia boleh jadi liar. Ini selalu berlaku. Dan kalau ini berlaku, sekarang ini ditangkap orang dibawa bicara. Lain kali, lepas undang-undang ni, tak payah tangkap, tak payah bicara. Adakan inkuari, adakan penyiasatan oleh seorang yang tak berpengalaman, berpangkat apa ni, inspektor, yang mengharapkan naik pangkat lagi, dan yang tak tahu buat apa-apa melainkan hanya turut perintah. Akhirnya dia mencadangkan supaya orang yang diprovokasikan tadi, seorang ahli politik, ditahan. Jadi, bukankah ini menunjukkan bahawa ada jalan terbuka bagi undang-undang ini disalahgunakan secara politik? Itu sebab saya meminta jaminan daripada menteri, daripada kerajaan dalam dewan ini bahawa undang-undang ini, ya Luan. Ya, sila. Ya Ahmad, apa yang Ahmad kata tadi, ini adalah satu andaian ataupun satu tuduhan. Betul. Terima kasih, Yang Betul. Bukan andaian. Sebab sekarang ini memang berlaku orang yang ditahan, pemimpin politik yang ditahan, ada yang sudah dibuang kes, ada yang berterusan, ditahan kerana tindakan-tindakan yang dituduh sebagai mengancam security atau public order. Jadi kalau sekarang ini dibawa ke mahkamah, masa akan datang nanti bukan dibawa ke mahkamah, dibawa terus ke penjara. Dan penjara ini pula bukannya tempat tahanan yang biasa seperti ISA, tetapi penjara untuk penjenayah akan juga tempat tahanan bagi orang-orang seperti ini nanti. Yang Dipertua, seperti yang saya tegaskan dari awal tadi, saya menentang sekuat-kuatnya jenayah dan keganasan yang membawa jenayah. Tetapi saya juga menentang dengan sekuat-kuatnya akta ini. Kerana akta ini bukan saja tidak adil sifatnya, bertentangan dengan perlembagaan hak asasi dan agama, bahkan juga boleh membuka salah guna yang bersifat politik. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati. Jangan kita pergi ke belakang, berondol ke belakang. Bila Perdana Menteri dulu mencadangkan pemasukan ISA, EO dan sebagainya, itu satu jalan ke hadapan menuju apa yang diharapkan sebagai demokrasi dan reformasi. Tapi sekarang ini kita bukan berjalan ke hadapan, bahkan mundur ke belakang dan akan bersifat nanti sebagai akhir-akhirnya pemerintahan yang menuju kepada jalan authoritarian. Terima kasih. Betul. Terima kasih, Muhammad. Seterusnya saya ingin mempersilakan Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim Rahman